إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mustami'in al-kiram, salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya akan sambung lagi kita bersama kita dengan akidah yang mana akidah kita ni dalam kitab perisai ataupun simpulan iman di atas mazhab salaf. Materinya pada hari ini katanya pada muka 23, qala al-musannifu rahimahullah taala wala yakunu illa ma yurid. Mana ma yuridu lah. Tu bahasa Arab Hafsah. Terjemuh daripada tuan guru kita, dan tiada ada malaikat barang yang menghendaki ia akan dia. Mana tidak ada suatu daripada makhluk ni lah. Malaikat barang hak Allah Taala khandak akan dia akan barang tu. Kalau saya tak khandak, saya tak buat makhluk ni. Mana gitu. Tu secara pintas lalunya ia tafsir katanya benda makhluk semua ni mana hak Tuhan kandak lah, sebab tu Tuhan buat sama ada manusia, bukit buka, tanam, binatang semua tu mana kata ada hubungi rapat dengan kandak Allah Subhanahu wa taala. Sying berkata pensyarah, bermula ini perkataan ini perkataan mana? Perkataan mata dia kata wala yakun illa ma yurid. Perkataan ni menolak akan perkataan qadariyah. Nak menolak apa kata efek qadariyah. Alah mana qadariyah pegangnya dia tu, kita tu tengok syarah dia. Dan yang kedua pula Mu'tazilah. Nak tolak dua mazhab hak timbul firaq pecah daripada ahli sunnah wal jamaah ni, timbul qadariyah, timbul Mu'tazilah. Tu pakar timbul kat belakang ni banyak lagi lah. Tu. Maka bahawasanya yang nak hurai mereka itu bahasanya mereka itu dengan makna sama ada Qadariyah baik, Mu'tazilah baik, menyangka bahawa Allah Ta'ala berkehendak ia akan iman daripada sekian manusia. Ia gimana wasko za'ama ni wasko ya. Tak ada kata dengan jelas pada dalil dak. Ia gesko kata Tuhan ia kehendak iman tu daripada semua manusia supaya beriman dengan dia. Dan kafir itu berkehendak ia akan kufur. Jadi orang kafir dia nak pada kufur. Jadi Allah lah Tuhan dia bukanlah tu lah mana kata Tuhan tu kehendak beriman semua manusia ni, tapi orang kafir tu tak je kehendak kafir dia sampai dia kufur. Tu. Jadi mana kata seolahnya kehendak Tuhan tu tidak jaya lah. Orang panggil tidak secara mutlak lah, secara penuh dak lah, mana gitu katanya. Dan bermula perkataan mereka itu ini adalah dusta dan batil. Dan mula perkataan mereka itu jadi hak perkataan kata mana? Perkataan kata Allah Ta'ala berkehendak beriman semua manusia tu. Lepas tu orang kafir dia kehendak nak jadi kufur. Jadi ia tak jadi benar-benar orang kafir lah, mana gitu. Perkataan itu adalah dusta dan batil. Perkataan itu tak sebenar. Kembali nak tahu sebenar tak sebenar tu sebab apa ataupun kerana apa. Sebab apa boleh kata dusta, sebab apa boleh kata batil. Nak kata mulut tu boleh kata belaka. Ada sebab dia, ilat dia. Sebab apa kalau itu yang mai kerana sini ilat kata dusta dan batil tu. Kerana apa boleh kata dusta dan batil? Kerana menyalahi ia akan Quran. Kerana menyalahi ia perkataan mereka itu tu akan Quran dan hadis dan dalil akal. Jadi menyalahi habis. Dengan Quran pun tak betul, dengan hadis pun tak betul, dengan dalil akal yang sahih pun tak betul. Itu dia. Dan dinamakan akan mereka itu dengan Qadariyah. Jadi dia mau kita nama demo ni tak nama Qadariyah. Pelik nama dia. Kerana ingkar mereka itu akan qadar. Sebab apa boleh tak nama Qadariyah tu? Sebab dia ingkar akan takdir Tuhan tu, qadar.
mana qada dan qadar yang ikat. Saya tak ada terdepa mana gitu. Kandak kita nak kafir boleh kafir, kandak kita nak beriman boleh beriman, mana gitu. Jadi nama qadariyah tapi pelik. Orang lain tu nama nak serupa dengan itu. Nama dia nak serupa dengan musamma tu. Jadi nak ni qadariyah tapi Tuhan ni tak ada beriman dengan qadar tak, eka akan qadar. Balik nama dia ni. Qadariyah ni eka tak ada tergede tak. Demikian juga dinamakan dengan qadariyah akan jabriyah. Demikian juga dinamakan qadariyah tu kita nama juga akan jabriyah. Jabriyah ni seolahnya ia menafikan usaha dan ikhtiar lah. Kita tak ada usaha, tak ada ikhtiar apa. Jabriyah tu jabriyah boleh, jabariyah pun boleh. Ia berhujah dengan qadar. Jadi gulawai tu leh. Ia berhujah dengan qadar, mana tahai tergede berlaku. Tak ada, kita tak ada usaha, kita tak ada ikhtiar. Mana Hosani tahai tak ada tergede. Kita berlaku ada ikut tu lah. Dengan maknanya jabriyah ni tak. Mana kita tak ada usaha pun tahai berlaku mana gitu. Mana terpaksa lah. Makna dia pergi ikut tu lah. Itu dia. Dia katanya. Jadi maksudnya juga dinamakan dengan qadariyah akan jabriyah. Ya tak juga nama qadariyah tu kita pakai nama jabriyah juga. Jabriyah ni asal mana dia menafikan usaha dan ikhtiar lah. Yang berhujah dengan qadar. Dia pun berhujah dengan takdir juga. Asal jabriyah ni mana tertekan ni, mana soalnya Tuhan berlaku lah. Gitu. Tetapi menamakan fuk yang pertama dengan dia lebih masyhur, dia katanya. Tetapi menamakan fuk yang pertama dengan dia, dengan qadariyah itu lebih masyhur, dia katanya. Atau lebih masyhur. Kita tengok ia hurai kali lagi pula apa lagi ni. Nak beza dia antara dua ni. Secara umum kita tahu kok. Nak ayat kata fuk qadariyah ni mana dia tak ada depo kita berlaku lah seolahnya. Atau pada asal makna kena tahu betilnya. Adapun jabriyah ni sebab kata kita ni jadi panggil sebab bulu tahu darah gitu lah, mana tak berlaku apa dah tekan ni. Tu makna hak aslinya, hak akidah hak kita duk tertanam tu. Kemudian kita tengok syarah dia berapa lagi mana pula. Tu. Dia kata sininya ada pun ahli sunnah. Ni hanya beza dia antara ahli sunnah tu. Kita nak jadi ahli sunnah ni betul dengan sunnah Nabi sungguh. Tak usah kata duk mengaku saja, tak usah lah. Supaya Yahudi dia mengaku nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami ni anak Allah, kekasih Allah. Tentu saya jadilah tu. Nak ayat tu tahap pun biasa ayat kata fuk Yahudi fuk Nasara ya dakwa kata dia anak Allah, kasih Allah ya. Tapi ayat dakwa pelesu. Kita betul kita nak kata ahli sunnah ni kita tengok betul ke tak kita dengan sunnah mana gitu. Adapun ahli sunnah maka berkata mereka itu jadi ayat tu dia nak hurai. Adapun ahli sunnah tu mari syarat lah jawabnya, maka berkata mereka itu ahli sunnah tu bahawasanya Allah Ta'ala sekalipun menghendaki ia Allah akan maksiat. Ahli sunnah kata sekalipun Tuhan khandak seseorang yang nak buat maksiat tu, kalau Tuhan tak khandak dia tak boleh buat juga. Dengan makna Tuhan tu tak ada bakat lah orang nak buat maksiat tu, nak bina orang Tuhan pun tak apalah, khandak dia tu Tuhan pun khandak juga dia nak bina orang tu. Dia nak mencuri Tuhan pun benar juga, tak usah rapah sifat ikhtiar bebas dia saat itu. Tuhan pun khandak jugalah. Seolahnya situ kok makna capulah khandak dia dengan khandak Allah Taala tu. Tuhan pun tak ada sekat bukan tu yang nak curi tangan gitu, tak holo tak gidak lah. Tuhan pun turut dia situ. Nak ayat kata pilih situ sebab tu nak kira dosa pahala tu kira situlah maknanya. Tu maknanya. Dia kata maka tiada kasih ia Allah akan dia akan maksiat tu. Sekali pun Tuhan khandak maksiat tapi Tuhan tak ada kasih dan Tuhan tak redha, dan tiada redha ia Allah Ta'ala daripada maksiat tu. Tuhan tak redha, Tuhan larang. Tu dia. Tapi dia nak buat juga tu makna Tuhan tu khandak juga. Dan dia khandak Tuhan pun tak ada nak rapah sifat khandak yang ada pada kita ni. Tuhan pun turut khandak kita pun Tuhan terima khandak tu. Tuhan izin khandak kita. Tuhan pun khandak juga. Kalau Tuhan tak khandak tak boleh buat. Nak bangun semaya tak boleh, kita nak bangun lekak tu mana tak ada lah tu ni. Saya tak buat lah tu. Tu Tuhan tak kasih terhadap kita buat maksiat, Tuhan tak redha dan Tuhan tidak menyuruh ia Allah Ta'ala dengan maksiat. Tuhan tak ada suruh sama sekali yang kita ni buat berlaku pada dia, bukan suruh taat pada dia.
Bukan mereka ia Allah Ta'ala akan dia akan benda maksiat ni Tuhan tu marah, dan benci ia Allah akan dia akan maksiat tu. Tuhan marah lagi, Tuhan benci pula, dan melarang ia Allah Ta'ala pada maksiat tu. Cukup-cukup. Mereka lagi, benci lagi, larang lagi, cukup-cukup. Dan inilah perkataan sekalian salah semuanya. Inilah perkataan semua ulama salah ahli sunnah kata ini berlaku lah. Makna gitu. Maka berkata mereka itu sekalian salah tu. Maka berkata mereka sekalian salah tu, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu maknanya. Artinya barang yang berkehendak Allah Ta'ala akan adanya, ada barang tu, saya ada lah ia. Ia kena ada, kata kehendak. Cuma buat apa boleh Tuhan kehendak? Kita nak buat maksiat tu sebab Tuhan nak turut kita. Tak usah rapah. Ia sifat kehendak yang ada pada kita tu. Tak ada benda tu kita kehendak. Lepas tu Tuhan tak ada kehendak nak buat, tak boleh terlekat. Bangun nak kita nak bangun nak semaya tak boleh, Tuhan tak ada kehendak misalnya nak kita boleh terlekat. Tak ada lah tu. Tuhan tak buat lah tu. Lalu Tuhan buat tu, Tuhan rapah hak kita pula. Tak ada berarti syurga neraka kalau tu. Nampak tadi? Tu nak ayat kata. Sini ni makna adil kehendak Tuhan tu. Buat apa boleh kehendak Tuhan? Mu nak buat baik Tuhan pun. Adil turut kehendakmu tu. Mu nak buat jahat juga Tuhan larang. Tak ada apa buat. Lepas tu mu ingat kata mulakatimu balasan. Ayat tu tak kehendak Tuhan pun ada juga. Tidak kita tak boleh buat apa kalau saya tak kehendak mana kita. Sebab setengah-setengah ibarat dia katanya bercampur dengan antara kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala tu. Tak ada kata pergi suku dah. Tuhan kehendak kita tak ada kehendak, ya tak ada benda tu. Kata aku tak usah pergi curi, tak boleh pergi bangun ngok gini. Baik bagi demo hati tak usah lekat kan lekat dah tu, tak ada lah tu. Tak buat lah tu. Tu maknanya. Dan barang yang tiada menghendaki ia Allah Ta'ala akan adanya ada barang tu. Kalau tak ada kehendak ada, nasib tidak ada lah ia barang. Dia tak kehendak ada, ia tak ada. Ini sebuah kuasa Tuhan tu mutlak lah. Atas diri Tuhan tu, zat Tuhan tu kuasa bebas mutlak dia. Dia. Tapi hak Tuhan nak pergi kehendak atas orang buat maksiat, pergi kehendak atas orang buat baik tu, orang panggil ada hubungan rapat dengan kehendak hamba saat itu. Tu nak yata timbul adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba tak ada kehendak nak buat baik, Tuhan orang jadi buat baik, tak ada nak semaya dia tu kan, tak ngok pergi wuduk, ngok pergi semaya, tak ada lah tu kan. Tak kata. Kita tak sih buat maksiat ni tak boleh duduk. Nak bangun kan suri bagi demo, kita kena bagi demo, tak ada lah tu. Tak ada orang tu. Berkata muhakkikun daripada ahli sunnah. Ni fuq ekseri mereka ni, ulama ekseri ni, ulama tahqiq daripada ahli sunnah ni ialah mana? Kadang-kadang ulama kita hak tak ada tahqiq pada juga, ada salah silap daripada ahli sunnah juga. Ni yang panggil hak tahqiq, hak ekseri lah, salah gitulah. Daripada ahli sunnah yang katakan bermula iradat dalam Al-Quran dua macam. Nak ayat kata lafaz iradat, lafaz kehendak lah. Hak sebut oleh Quran yuridullah apa tu, dua macam dia kata. Pertama iradat yang bangsa syarak. Kehendak Tuhan hak yang dibangsa pada syarak, hak syarak suruh makna gitu. Kehendak Tuhan tu Tuhan suruh buat gitu. Dan kedua iradat yang bangsa menjadikan. Kehendak Tuhan hak bangsa menjadikan, bangsa buat tu. Dia ada dua situ. Maka dia nak hurai sini. Lah mana kita turut tengok. Maka iradat yang bahasa syarak itu, nak tafsir yang pertama tu. Iradat bahasa syarak tu mengandungi iradat bahasa syarak tu akan kasih dan redha. Hak Tuhan suruh tu, suruh semaya, suruh puasa tu, Tuhan kena dan Tuhan redha. Tu nak yakkan hak syarak. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti Tuhan ayat di Tuhan kata sendiri. Itu dia. Itu dia. Perman ni berkata lah luah Melayu kita. Perman ni kata lemah luah Farisi boleh jadi masa dulu ada dia. Dia katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Baqarah ayat rakam 185. Artinya arti firman Allah Ta'ala ni, berkehendak Allah Ta'ala dengan kamu akan mudah. Kehendak kita ni benar mudah kena cara lah. Dan tiada menghendaki ia Allah dengan kamu akan payah. Tak sih kalau benda payah nyusah, tak sih. Tu Allah Ta'ala tu. Kita buat payah kat mana, nak kebui buat payah ni, yang payah bukan tu, tak ada nak tu.
Siapa nak semaya tu merah muka-muka, tak ada. Buat nyusah, saya tak ada khandak tu nak mudah. Nabi kita sebab tu kalau saya pilih yang mudah. Kita foto kat jumpa pergi beli jumpa agak payah. Kedai tu apa? Tak ada. Jual apa payah. Payah fakir kita orang beli buat payah itu dia potong. Tak lagi yang ni pakai asal beli aku. Kek tawar, kek kira kita jadi buat payah itu. Dalam Islam nak mudah jual, mudah beli. Apa lagi? Kita pun jadi mudah yang buat payah. Itu dia. Ini ayat atas saya kata tu. Dan permannya saya kata lagi. Atas mudah dulu dah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ini surah An-Nisa ayat 27. Artinya dan Allah Ta'ala berkehendak ia akan menerima taubat atas kamu. Saya kehendak nak terima taubat atasmu. Kerana saya kata qabiluz zambi ni sifat terima taubat ni, ghafiruz zambi apung dosa ni sifat tu sebab itulah ia kena ada orang berdosa dengan dia, orang bertaubat, kerana sifat tu lah tu. Qabilut taubi tu. Wa ghafiruz zambi tu, nak apung dosa tu. Sebab itulah saya kehendak juga hamba dia saat itu dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ayat tu masuk pintu taubat tak ada katut lagi ni, kita taubatlah salah kita tu. Yang kita tak degi tu duduk nafsu semata kita mana kita. Ada pun iradat yang bangsa menjadikan iradat dari segi tahap menjadi tu kita tengok. Maka melekapi ia masuk iradat hak bangsa menjadi tu akan segala yang baru. Semua benda hak baru ni tu ya iradat hak tahap menjadi belaka tu. Sama ada bentuk tak ada hubungan dengan kita, bentuk jadi heluh besar, janguk huduh, rendah tinggi, bukit buka, semua tu orang panggil iradat hak tewasa menjadi hak tewak belaka tu. Itu dia. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti ayat katakan, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tu surah Baqarah juga ayat rakam 253. Artinya dan tetapi Allah Ta'ala memperbuat ia, Allah Ta'ala tu akan barang yang menghendaki ia, akan dia hak tak buat ni benda hak tak hendak menghendaki ia, Allah Ta'ala akan dia akan barang tu. Kalau dia tak hendak, saya tak buat, saya tak hendak, mana kata tak buat benda hak dia hendak, lah tu lah deh, benda hak tak hendak saya tak buat, mana gitu. Tu mana dia. Nak ayat tu barang hak ada berlaku tu dengan hendak saya sebab tak ni lah. Tu dia. Tak boleh tak kandak kita nak buat jahat. Sebab usaha kita nak lah tu. Tak pun tak ada. Tak si bangkak lah. Tak si sekat kandak kita tu. Kata sekat situ. Tak ada segon dengan aku lah. Berkata nak buat jahat, sekat lah itu. Bagi buat baik tak apa. Lah tu. Tak ada berarti nak tahu tengok ayyukum ahsanu amala. Hak mana hak boleh buat amal. Tak ada beza. Tak Nabi tak apa lagi. Dan firman-Nya Allah Ta'ala ayat pula lagi. Kata sininya, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Surah An'am ayat 125 dia kata. Apa kau maksudnya kata sini? Artinya, arti firman tu, maka barang siapa menghendaki Allah Ta'ala menunjukinya, barang siapa tu hak tak nak tunjuk tu kepada agamanya, kepada agama Allah, nasya meluahkan ia Allah Ta'ala akan hatinya, hati barang siapa tu tak meluahkan hati. Apa tu? Kerana menerima agama Islam. Ia meluahkan hati dia supaya boleh terima agama Islam. Tu cuma jelas apabila tak nak tunjuk hidayah pada seorang sana itu, tak buka dada dia untuk terima agama Islam. Dan barang siapa berkehendak ia akan menyesatkannya. Pia-pia hak tak hendak untuk nak menyesatkannya barang siapa sana itu, nasya menjadikan ia akan hati barang siapa tu sepit lagi bersangat terpicik. Jadi hati dia sepit, jadi tak boleh terima benda-benda dia fikir dia sepit tak boleh, dia tak luah dia panggil. Tu dia hak tu dia panggil hak tak hendak menyesat tak lah tu hendak Allah Ta'ala. Cuma nak ayat tu hendak tak ada. Nak ayat tu kuasa mutlak tu dari segi kehendak dia tu boleh berlaku. Yang hidayah orang ni boleh nak sesat boleh. Tapi tak hidayah pada seorang hamba malaikat dengan usaha hamba tu juga. Tak menyesatkan hamba tu malaikat dengan usaha hamba tu juga. Tu timbul keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita perimbuk kita nak main kereta budak dak. Tak ada. Kalau itu tak ada, bukanlah tu.
Ada setengah pihak ayat ni kata Tuhan kandak berlaku, tapi Tuhan kandak tak ada. Nak ayat kuasa mutlak Tuhan tu gitulah. Tuhan kandak hidayah, Tuhan boleh hidayah, tak susah. Cuma Tuhan buat tak ada. Hidayah sesuai dengan orang duk cari jalan ni Tuhan. Sebab itulah ayat mai kata itu mai kata itu apa? Wallazina jahadu fina tu lanahdiyanna subulana tu dia. Lanahdiyanna subulana fi mujahadah nak cari jalan kami hidayah. Kita nak boleh hidayah tu kena usaha, bukan kata kita hidup jalan sesak nak boleh hidayah. Hidup pak gelak tu saya cari pak cerah. Lepas tu nak boleh cerah lah mana? Mana kita. Dia dia. Sebab tu juga hak Tuhan sesak hamba dia apa? Mengikut usaha hamba dia jugalah. Banyak ayat-ayat katanya Tuhan tidak menyesat mereka, hamba dia sendiri cari jalan sesat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Paling daripada jaga Tuhan, Tuhan balas. Sesuai dengan dia lah. Boleh terima sesat mana kita. Dan iradah yang kedua inilah yang dikehendaki dalam perkataan sekalian orang Islam. Jadi iradah yang kedua lah orang Islam duk kecek kata masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dengan maknanya barang yang Allah Taala kehendak ada, tak kehendak tak boleh dia ada. Ya terdulu maknanya hampir dulu makna lebih kurang lah. Cuma kita ingat kata kehendak Tuhan ni ada, ingat situ sudah lah. Jangan kata aku ni Tuhan kehendak buat jahat, apa jahat lagi nak ana Tuhan kehendak aku lah ni. Tu alah saya tak kenal lah tu. Itu dia. Baik. Ya tuai kita ni kecek bak ni jadi capur sikit, bak koda-koda ni yang mari capur selit sini sikit, mari duduk tengah jadi itu sikit lah, bukan tempat khas lah, walau bagaimanapun kita turut tetik dia. Kata musannif lagi la tablughuhul awhamu wala tudrikuhul afham. Lah mana terjemah dia? Tiada sampai akan dia, akan Allah Ta'ala tu oleh segala waham. Kalau kita duk waham tu tak sampai. Pasal dia mudah sapa tu dia jadi rusak akidah tu. Dia sapa tu dia fikir tengok lain tu. Dan tiada mendapat akan dia, akan Allah oleh segala faham. Nak kita tak boleh nak dapat tu hal kata kita faham lah ni gitu gini tu dia tak dapat. Mereka hak ayat tu ya mana gitu. Kita mai dengan ayat syarah pula lah mana sini. Mata dia katanya tak sapalah kalau kita mikir tu bukan. Dan Tuhan ayat kita betul hak makhluk betul hak nikmat syurga tu. Nikmat syurga ke apa tu kita dak wahai lah tu. Nampak gitu tu bukan lah tu. Tu mana. Kata pensyarahnya dikehendaki dengan waham itu sengka. Sebut kata wahai tu makna sengka lah. Hal kita sengka tu bukan sengka Tuhan lah tu gitu. Dan dikehendaki dengan faham itu pengetahuan. Boleh tahu laku hati-hati hendak juga seperti yang tersebut dalam kitab As-Sihah tu. Mana kata wahai dengan mana sengka tu, wahai dengan mana pengetahuan tu sebagaimana disebut dalam kitab As-Sihah, kitab Qamah lah. Maka kehendak musannif rahimahullahu ta'ala, kehendak musannif kita tu, musannif kita tu kitab ni, dia katanya tuai mata ni dengan maknanya rahimahullah ta'ala itu berahmat akan dia oleh Allah Ta'ala. Di jumlah khabariyah lafazan isyaiyah maknan lafaz tu ayat lah telah berahmat akan dia oleh Allah Ta'ala. Tak tengok ayat lah ni kata lafaz tu lafaz khabari lah ayat kata tahir rahmat dia dengan mana Allah marhamhu lah, makna dia tu doa iya. Itu dia dengan mana Allah beri rahmat akan dia akan musannif kita ni, bahawasanya Allah Ta'ala tidak sampai kepada hakikatnya oleh sengka makhluk. Nak siapa hakikat Tuhan tu kita tak sengka tu tak bakal tak lah. Dan tidak meliputi dengan dia dengan Allah tu oleh pengetahuan yang baru. Tidak boleh kita nak meliputi terhadap Allah Ta'ala tu dengan ilmu kita baru ni. Telah firman Allah Ta'ala ayat sendiri wala yuhituna bihi ilma. Ini ayat di dalam surah Taha ayat 110. Artinya tiada meliputi mereka itu makhluk tu dengan dia dengan Allah daripada pengetahuan. Tidak boleh meliputi makhluk tu dengan Allah Ta'ala daripada pengetahuan. Meliputi tu tak lah reti kata Tuhan reti lah sifat dengar sifat melihat. Tu dia. Cuma segi nak meliputi tu pendengaran Tuhan telah mana, penglihat Tuhan telah mana, kuasa Tuhan setara mana, kandak Tuhan setara mana, tu tak meliputi lah.
yakni tiada mendapat mereka itu makhluk itu dia akan hakikat Allah Ta'ala. Itu maknanya tidak meliputi dengan dia dengan hakikat Allah Ta'ala tu. Itu dia. Makna kata Tuhan tu tak ada dia tahulah bagaimana dia malaikat dia hakikat tu. Itu dia. Hakikat tu kena tak diri sesuatu tu lah. Itu dia. Zat sesuatu tu hakikat Tuhan tu. Dengan maknanya Tuhan tahu. Kita ni tahu ya sifat dia gitu ya. Dan tiada mengetahui akan hakikat Allah Ta'ala malaikat ia juga. Kata tu jelas. Mahkamah lagi bodoh. Dan tiada mengetahui akan hakikat Allah Ta'ala malaikat hak dia tahu Allah juga. Pas Nabi tak tahu hakikat saya. Malaikat pun tak tahu mana gitu. Dengan mana wallahu ta'ala la yu'lamu kaifa, tidak diketahui akan bagaimana. Huwa illa huwa, mereka ya tak tahu mana gitu. Ni wala nabi wala fiyahu. Dan hanya sonya apa kita boleh tahu lah mana. Hak kita boleh tahu tu lah mana apa boleh tidak boleh tahu hakikat tu. Dia kata dan hanya sonya nak kuat ni mengetahui kita akan dia akan Allah Ta'ala tu dengan namanya dan sifatnya tu. Kita tahu nama Tuhan, sifat Tuhan. Itu dia. Lepas tu tak tahu tu Pi Hoyak. Dua tu Nabi Hoyak dengan Tuhan Hoyak. Nama Tuhan pun Nabi Hoyak, Tuhan Hoyak. Sifat Tuhan pun Tuhan Hoyak, Nabi Hoyak. Kan tak bisa tahu. Itu maknanya. Dan iaitu Allah Ta'ala tu Tuhan yang tunggal. Tu hak tu duduk tu kul wallahu ahad tu. Tuhan tunggal, mana tak ada tunggal. Kalau burung kita main burung budak-budak tu, kalau burung tunggal kat mana seekor, anak seekor. Itu dia. Tak ada 2-3 lah. Yang dikosak pada segala hajat. Terhesor lah hak kita kosak semua hajat kita terhesor. Tak ada lagi lain yang akidah sungguh ni. Hak jaga nak lepas dari syirik tu. Itu dia. Itu dia. Hajat kita Tuhan kena Tuhan tu oyak kata dia tunai hajat, orang lain bukan tunai hajat. Kita kena buat capur-capur tu mana syarikat dengan Tuhan pula mana gitu. Dia ada beranak, Allah Ta'ala tak ada beranak. Ayat keluar Allah dah. Tuhan tak ada beranak. Dan tiada diperanakkan. Tuhan tak ada kata satu makhluk lain kita beranak, jadi Tuhan tak juga. Dan tiada bagi Allah tu sewaktu yang menyamai. Tak ada kata satu makhluk disupung dengan Tuhan. Dan tidak juga Tuhan tu supung dengan makhluk. Tak belaka. Iaitu Tuhan yang tiada ada yang disembah dengan sebenar, malaikat ia juga. Itu Tuhan hak tidak ada hak kita sembah sebenar, malaikat Tuhan sah ya. Hak lain tak sebenar. Disembah lain pada Allah Ta'ala kak. Tuhan mana? Tuhan yang hidup selama-lamanya. Tak ada apa. Hari tak ada fiqah Tuhan hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan hidup sama hidup kita dengan dia. Tapi kita hidup tak ada selama-lama. Hidup dengan mana? Tuhan hidup, Tuhan mati. Ada pun Tuhan hidup selamanya. Supaya segi nama dia panggil. Yang berkekalan mengatur dan memelihara segala makhluknya. Tuhan ni sentiasa duk atur. Jadi kita faham kata datuk tu kapun ni datuk wali tu duk mengatur rezeki apa. Kapun ni tu datuk tu dan tu perasal belaka tu khayal itu. Tuhan duk mengatur, Tuhan duk melihara segala makhluknya. Cuma tertik Tuhan ada lah yang perintah malaikat dia suruh ni tu supaya suruh kita tu lah mana kita. Dia ada mengambil akan dia akan Allah boleh mengatur. Kalau kita perasal kata Tuhan mengatur juga bodoh. Dan tiada tidur pun tak. Bagi Allah tu barang yang pada segala langit dan barang yang pada bumi. Semua tu milik Allah Ta'ala belaka. Sama ada makhluk yang ada di langit, sama dia juga makhluk yang ada di bumi. Itu dia. Kata musannaf kita lagi, akidah kita ni tak payah. Ya ayat-ayat Quran, ayat-ayat kata ulama. Akidahnya nak pergi pada ayat tadi lah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tak ada juga akidah baik semua amal-amal pun tak siap tak payah. Kalau menurut payah reti dak tu bukan Allah lah. Tak ada hak lain hak manusia. Wala yushbihul anama, dan tidak menyerupai Allah ni akan jin dan manusia. Ni dak no ayat atau ayat ini mari no ayat hak buku ayat laisa kamitslihi syai' dah tu. Isinya wala yushbihul anama, dan tidak menyerupai Allah akan jin dan manusia. Jin tak sebut juga, manusia tak juga. Kata syarahnya, artinya bersalahan Allah Ta'ala akan sekalian manusia dan jin. Ayat tak supurnya Allah Ta'ala dengan semua manusia, semua jin.
Dan akal sekalian yang baru, semua hak baru tu pakai tak serupa berlaku. Tak serupa lah bersalah tu pada zatnya, bersalah pada zatnya, zat pun tak serupa, dan sifat Allah Ta'ala pun tak serupa, dan perbuatan Tuhan pun tak serupa. Tu nak ayat kata dia tak serupa pada hakikat tu lah. Zat kita sama ada zat, sifat kita sama ada sifat, segi nama tu, perbuatan kita pun ada buat tu dia. Dia panggil situ. Ini tu ayat katanya tak serupa, zat Tuhan pun tak serupa, sifat pun tak serupa, perbuatan tak serupa. Kita ni buat benda dah kita buat rumah, buat apa tu, dia buat tu, buat ni tu. Tu dia. Sepatut Tuhan tamu lagi buat apa ni, ambil batu duk tatah, buat berala, ambil kayu kita buat patung. Kita pergi buat benda dah. Ini mana? Dengan makna ini hak perkataan wala yushbihul anam tu. Saya tak semua makhluk tu menolak akan perkataan mereka yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Nak pergi tolak kata ada juga manusia ni kata Tuhan serupa makhluk. Ni tuan kita kata gitu, tapi hakikat sebenar ada tuan tak tahu lah. Cerita boleh ada cerita saja lah. Kalau kita pergi cari dunia ni tak ada ke orang kata Tuhan serupa makhluk. Kata kita pergi dari Arab ke sebelah Mekah Madinah pun tak ada. Kalau Fort Mesir pun tak ada dia semua dia. Kata Tuhan serupa makhluk tak ada. Kalau kita pergi ke Dubai ke mana pun tak ada. Dan tak ada kalau kita lah ni suara bebas. Kita boleh dengar suara seluruh dunia, tapi tak ada orang yang kata Tuhan serupa makhluk. Tapi dari kitab kita sebut kata ada juga dia panggil dia sebut sini orang yang kata Tuhan serupa makhluk dia sebut dak Jawaribi yang kita dengar dulu. Tapi benda ni boleh jadi cerita lah. Hak semati tu kita tak tahu. Kita masuk dari timur kat Selangor. No ulama itu lalu ni Tuhan serupa makhluk ni tak ada. Boleh jadi nama silap tak ada. Ulama pernah ulama tak kerti lah sakam sendiri syai. Tak ada hati. Nampak tu? Tak apalah dia cerita mai kita dengar gitu semati kita tak tahu. Kalau kita dak Jawaribi ada semati kita boleh tengok sedar. Kalau dia orang makulul qaul ni. Dak Jawaribi kata sebenarnya dia orang makulul qaul kita tahu hak tu kita timur satu patut. Kalau ayat gini kita dengar gitu mana la tusaddiqu wala tukadzibu. Percaya sangatlah. Tak usah apa pakai bahang tak ada. Kalau lagi nak percaya kan ulama kan tu tak serupa makhluk tak erti keluar Allah kan ulama tu tak erti lah sakam sendiri saya tak ada dia tak ada itu tanggung kita lah. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala lagi tanya afil akbar. Imam Abu Hanifah ni ulama ahli sunnah awal sekali ni. Ulama mujtahid lah kita tu ulama mujtahid lah bab akidah bab fiqh pun yang tu ulama bukan mujtahid tu. Ini tu ulama bukan mujtahid, ulama nak notes sunnah ke apa tu. Allah saya tak boleh lah tu. Tu dia. Kita dakwa nak menjadi muqallid tu ulama mujtahid yang benar. Imam Abu Hanifah kata dalam kitab Fiqh Akbar ni, kita akidah dia panggil la yushbihu syai'an min khalqihi. Artinya tiada menyerupai Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluknya. Jelas. Duk syarah hak Tuhan ayat tu, la sakam sendiri syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ada ayat tu. Mai duk kemah dak kalau kata Kerana setengah manusia ni kalau hak Tuhan ni rasa tak cerak sangat. Mana ulama dah kata gitu rasa tak pasti hak Tuhan. Tak itu. Ni yang boleh perak la yusbu syai'an min khalqihi bawa kemah. Tu dia. Takut silap faham. Padahal hak Tuhan lah lebih jelasnya. Cuma tak apalah ulama kita mai kemah pula. Tu dia. Kemudian berkata ia Abu Hanifah tu. Segala sifat Allah Ta'ala semuanya menyalahi ia akan sifat segala makhluk. Ya ayat dah. Semua sifat Tuhan tu pakai menyalahi ia segala sifat Allah Ta'ala tu akan segala sifat makhluk. Pakai tak serupa berlaku dah. Tak usah kira sifat fi'li ke sifat mungkin sifat zati ke dah tu tak serupa berlaku. Tak serupa berlaku. Pakai kira tokoh tu. Zat Tuhan tu serupa makhluk, sifat Tuhan serupa makhluk. Bukan kata hal ni sebut makhluk ni sebut Tuhan ada tangan ni, Tuhan ada muka ni. Kok tu pula dah. Tentu dia duk kemas dah akidah la yusbu syai'an min khalqihi. Dia duk giyah pula tu yang panggil akidah tu gunakan mana kita. Mengetahui ia Allah tiada seperti pengetahuan kita. Kita tahu yang mana ya, Allah Tuhan tahu sepenuh sama ada langit dan bumi. Tu mana kita. Dan kuasa ia Allah tiada seperti kuasa kita. Kita boleh kata betul lah. Tuhan kuasa tak seperti kuasa kita. Dan melihat ia tiada seperti melihat kita. Kita tengok dinih kita gari dah Tuhan tu nampak belakang mana kita. Intaha perkataan Imam Abu Hanifah habis kata Abu Hanifah. Tujuan ayat tu kita faham kata sifat Tuhan serupa makhluk sudah lah. Pas wali yakis malam yuqah lah kiyah lah. Tak ada kata mana kita.
Bukan nanti kata berlaku hajat saya makan sendiri. Tak lah. Bukan hajat suat semua itu. Tak ada. Kalau hajat suat tu padu main belik. Tak ada. Dan berkata Nu'aim Ibn Hammad. Ni pun ulama salah dulu aku ni. Kita salah kena dia benda ni. Jangan kita noyak kita salah tu. Orang ni kurang 13 ni. Kurang 12 ni. Itu syarah kita dia. Na'udzubillah min zalik. Kita nak ayat kita salah kena ambil lapis Nu'aim, lapis Nu'aim, Ishaq bin Rahuyah kita bawa kena cara. Ni kita nak ayat salah kita ambil kita ada balah dah. Kita ni modal jemput tak berikir tak ada. Kita syarah tu ada tu jamuh tu. Na'udzubillah min zalik. Masya-Allah. Dan berkata Nu'aim bin Hammad ni, barang siapa menyerupakan akan Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada makhluknya, kalau pergi hidup serupa Tuhan dengan makhluk kok, makhluk Allah tu lah, maka sungguh telah jadi kafir. Ya, maka kafir selalu dah kata. Apa? Itu maksud tak boleh terima kalau ada orang kata Tuhan serupa makhluk tu. Sebab kafir. Tak ada. Dia pakai jelas dah Nu'aim kata. Dan tiada, tak apa lagi ni kita boleh terima. Ni. Dan tiada ada pada barang yang mensifatkan Allah Ta'ala akan dirinya. Diri Allah ni tadi. Dan tiada rasulnya. Rasulullah ni menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, makhluk Allah. Ni. Tahun ni lah kita paling kena kemah, kena kejak ni. Jadi hak Tuhan sifat diri dia tu. Tuhan sifat atau dia ada tangan, ada muka, kita boleh lah. Tu. Hak tu, jelas hak Tuhan sifat tu, dia tak serupa dengan makhluk. Hak Nabi royak tu. Dia kata serupa. Kalau kita tak serupa, kita kiyah tu. Mana kita ambil akar, kita guna akar. Itu dia. Kita raih dah hak Tuhan tak serupa makhluk tu. Gambar lain pula. Sebab tu lah, hak Tuhan royak diri dia. Hak Nabi royak tu. Semua tu tak serupa dengan makhluk. Tiada rasanya menyerupakan hak Tuhan royak tu bukan. Kalau serupa Tuhan tak royak mula dah. Kalau serupa makhluk. Sebab tu lah nak royak kata, sifat Tuhan tu jelas. Setelah mana Tuhan royak tak serupa makhluk, Tuhan royak surah 2, 3, kita hipung beriman dengan dua ayat tu. Sifat Tuhan ada, Tuhan royak sifat dia, pasal royak tak serupa makhluk, hipung dua tu. Mana kita beriman dengan dua ayat, bukan beriman dengan setengah ayat. Tak ikan dengan setengah ayat dak. Wah, Allah saya mutasyabihat ke apa dak. Tak kena. Tu maknanya. Ni nak ayat atas ni. Jadi nak ayat supaya kita saya pasal kecek dulu. Supaya kalau kita senap perut, dia tahu kita senap perut. Kita duduk lupa, bombak, tak boleh duduk. Dia tahu. Kata kita sakit pun kita. Lepas tu yang kedua, bombak pijak tu tahu. Tak itu. Mungkin kita tanya orang lain. Yang tu duduk lupa apa. Ni kojak ayat awak. Ni kojak setting, ni kojak macam-macam. Lepas kita tanya orang lain. Tak kita tanya Tuhan sendiri. Lepas ni, hak Tuhan, dia ayat. Tuhan sendiri. Lepas dia hak tahu Tuhan. Nabi ada lah. Dua tu. Habis dia yang katanya, hak Tuhan ayat dan hak Nabi ayat. Mana gitu. Lepas tu tak ada tersebut. Dan berkata Ishaq bin Rahuyah, ni baca hadis ni banyak nak Rahuyah belaka lah. Walaupun Fu'al Munahum dia nak Rahawah ni, dia kasi bawah tu. Tak ada. Jadi ulama hadis dia suka bunyi yah-yah tu, tak bunyi wah-wah. Tak ada. Pentingnya boleh baca belaka lah waktu tu. Barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, kalau orang tu pergi mensifat Tuhan kok, maka menyerupakan ia barang siapa tu akan sifatnya, akan sifat Allah tu dengan sifat seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Tunggu ayat sifat Tuhan ni kita banding dengan makhluk dah, maka ia kafir dengan Allah Ta'ala yang maha besar. Pakat kafir selalu tak ada benda tak ada benda ni pakat faham lah. Kau cuma duk tuduh tu ada lah. Itu dia. Kalau muka Tuhan ada muka kau supaya makhluk. Satu hak rekan diri tu, rekan diri. Kalau tangan supaya makhluk, satu hak rekan tu bukan. Kadang kita jelas dah saling hak Tuhan royak tu tak supaya makhluk dah. Kalau supaya makhluk Tuhan tak royak. Jadi Tuhan, kitab Tuhan tu bukan terai dak. Bukan kata nak beri pengajaran pada umat dak. Seolahnya Tuhan buat jadi manusia ni botok dengar hak Tuhan tu supaya makhluk. Tak boleh nak tahu kena lihatlah tu. Tu dia. Mana Tuhan ya? Hak kata kalamullah kok. Sebab baik cakap Allah Taala kok. Nak ya hak Tuhan kecek dah. Betul kena dah. Ulama mari tu nak jadi pekemah gitu ya. Orang panggil bukan dalil asal dah. Nak kemah, nak eciknah gitu ya. Hak Tuhan royak jelas dah. Royak sifat dia, royak tak serupa makhluk. Royak Nabi royak sifat Tuhan tak serupa makhluk. Cukup hari. Dan kata lagi yang musannaf kita kata lagi hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Terjemahnya hidup ia tidak mati. Ni tak lupa, tak ada dia kata itu tak dia mengaku lah. Allah kita ni tak ada manusia kata dia hidup tak mati, tak ada.
sangat berdiri dengan memelihara makhluknya. Sangat berdiri dengan memelihara makhluk Allah tu, tiada tidur ia. Dia sangat jaga makhluk. Itulah ayat saya kata huwal hayyul qayyum tu. Allah Taala sangat duk jaga makhluk dia. Lagi pula tahap tu tak ada kata jenera tidur dah. Itu maknanya. Kata syarah kita tetap kalau menafikan oleh musannif. Tak kalau menafikan oleh musannif mana ayat dulu sana tu la yusbul anam tu. Tak kalau menafikan dengan makna yang nafi dah dulu sana itu la yusbul anam tu. Tetap kalau menafikan menidakkan oleh musannif akan menyerupai Allah Taala akan hamba-Nya. Ayat dah dulu kata Tuhan itu tak serupa dengan hamba dia. Maka menunjuk ia musannif pula kepada perbezaan di antara Allah Taala dengan makhluknya. Ayat tu setengah ada tempat beza di antara Allah Taala dengan makhluk dia ni, apa dia? Tempat beza. Iaitu mana? Perbezaan ni. Segala sifat yang ketentuan dengan Allah Taala. Sifat hak khas dengan Allah Taala. Ni. Sebab itulah sifat ni manusia tak payah dakwah, kata dia hidup tak mati. Dia tak tidur tak ada, tak payah dakwah ni tu. Nampak tak tu? Kat tidur belakang. Maka setengah daripadanya daripada apa? Daripada sifat hak ketentuan kan itu. Bahawasanya Allah Ta'ala hidup selama-lama, tiada menerima mati. Tak hidup semua, tak terima mati dah. Ni pegangnya kita ni. Bukan hafalan kita kata semua dah. Sebab apa boleh kata gitu? Hidup selama tidak menerima mati itu. Kerana hidupnya berkekalan itu ketentuan dengan Tuhan. Hak hidup semua tu ya sifat khas bagi Allah. Cuma Allah Ta'ala tu buat juga kita kan kekal dengan Allah Ta'ala mengekal, tak ada lah. Bukan tertuai dak lah mana kita. Ada pun segala makhluknya, maka mati mereka itu dan menerima mereka itu akan mati. Kita makhluk ni, kita mati. Hak tak mati lagi, dia terima mati. Tok nenek kita bakar mati belakang kita pun. Terima saka mati tu. Tapi ada awak mati, kita mati. Saka mati, saka tok nenek kita. Kena terima lah. Dan setengah daripadanya, dia kata sini, tu. Apa maksud sini? Ayat kata gapo sini? Bahawasanya Allah Ta'ala sangat berdiri selama-lamanya. Setengah daripada sifat hak tertuai bagi Allah Ta'ala tu. Dia katanya bahawasanya Allah Ta'ala sangat berdiri selama-lamanya dengan memelihara makhluknya. Tiada tidur. Yalah juga. Tak ada orang lain. Dia tak tidur. Ada jaga makhluk dia tak tidur. Itu dia. Kerana ia Allah Ta'ala tu ketentuan dengan tiada tidur dan mengatuk. Kerana sifat khas bagi Tuhan tu la yaqusun sinatun wala nam. Bukan tidur, bukan mengatuk dak. Ada pun makhluknya, maka bahawasanya mereka itu tidur dan mengatuk. Tu sifat makhluk, sifat tidur mengatuk lah. Firman Allah Ta'ala ayat dirinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Baqarah tu ayat 255. Tu. Artinya bermula Allah Ta'ala, tiada yang disembah dengan sebenar malaikat ia juga. Tak ada. Mana? Al-Huwal Hayy, yang hidup, yang sangat berdiri selama-lamanya. Tuhan hidup yang sangat berdiri dengan berdiri yang melahirkan makhluk tu lah selama-lamanya. Dan firman Allah Ta'ala juga, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ayat yang 2 pula ni surah Furqan ayat 51. Tak kalau mu tahu gitu gok, tak ada semua mereka Allah. Allah mana? Tak hidup, tak ada jenera, tak ada apa tu. Kalau gitu, musuh Tuhan tu lah. Tu makna kata artinya dan berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Kita kena suruh orang mati. Kita minta orang mati, dia mengigar kata orang mati tu dia boleh apa? Boleh bangun tolong kita. Tu kaya ya. Tak ada dah putus amalan dia. Tak ada kata nak tolong doa kita dak. Nak bakit le kubur mai tolong kita dak. Tu kaya perasaan ya. Dan benda tak mustahil setan buat boleh benda tu. Lain benda rupa Nabi dia buat boleh. Tak ada. Dia nak minta dikubur ke apa. Minta jaya kerja dia ke apa. Hanya tu baik buat setan buat rupa gitu. Yalah dah tu. Ya kuasa tu. Tu dah kata putus amalan dah apabila mati. Kalau boleh tolong itu mana tak ada kata putus amalan lagi. Tu mana. Dan sebelum Nabi SAW tak kalau tahu ayat dah, kita tahu kata Tuhan hidup tak mati, kita surah situ. Itu surah orang mati tu. Tuhan tak surah tu. Hidup tawakal orang mati tu, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu akidah asli. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Al-hadis. Penuh oleh hadis ni. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada tidur
dan tiada layak baginya bahawa ia tidur. Tuhan tak tidur dan tak patut, Tuhan tak patut sama sekali Tuhan nak tidur. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tidak tidur dan tidak layak baginya bahawa ia tidur. Tuhan tak tidur, tak patutlah Tuhan nak tidur tu. Meruayatkan dia akan hadis ni oleh Muslim dan Ibnu Majah. Itu maknanya. Kita pergi sikit lagi, derah ya, tak ada payah, jalan mudah ni. Kata musannaf lagi, khaliqum bila hajah, raziqum bila mu'nah. Tu dia. Dengan maknanya Allah lah, mana huwa khaliqum bila hajah, raziqum bila mu'nah. Terjemahnya, yang menjadikan ia Allah dengan ketiadaan berhajat. Maknanya Tuhan menjadikan semua makhluk tak ada hajat pun dah. Ada kata Tuhan jadi arah, nak lupain arah. Kecek pun lah tu. Tak ada. Tu dia. Tuhan jadi semua makhluk tak ada hajat tu. Mana akidah kita, khaliqun bila hajat. Ni murid bahaya tawak makhluk tu bukan kerana hajat. Tentu dah akidah lah tu dah. Tak ada hajat mula dah. Kita nak syarah lah tu. Tu. Yang memberi rezeki ia Allah dengan ketiadaan keberatan. Tak ada rezeki semua hamba dia tak ada berat apa sekarang. Tu Allah. Mana gitu kan. Kata syarahnya firman Allah Ta'ala, dia kata sendiri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat 3 surah Al-An'am ayat 14. Artinya, tiada menjadikan aku akan jin dan manusia malaikat supaya mengenal mereka itu akan aku. Tujuan supaya nak kenal Tuhan, lepas tu dia beribadat pada Tuhan. Tujuan sini mana supaya beribadat jin dan manusia pada Allah Ta'ala. Nak ibadat kena kenal dulu, sebab dia terjemuh kenal pun tak ada apa lah. Kerana kalau tak kenal ibadat ke mana lah kata. Mana gitu. Kata budak tak tahu ular tu ketik orang berdorak, dia takut kena. Kata. Tu dia. Kenal Tuhan, lepas tu baru beribadat. Tujuan supaya beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia katanya, lagi pula tiada berkehendak aku daripada mereka itu akan rezeki. Tiada nak minta rezeki pun kita. Hak terjamin dah tu. Sebab tu lah hak terjamin ni kita kena khabar. Kita ni tak boleh situ. Hak terjamin tu kita rasa tak lagi yang tak puas hati situ. Tapi ibadat saya tak jamin. Itu kita. Hak tu kena sangat. Itu. Hak rezeki ni hak terjamin tapi kita rasa tak harap, rasa apa tak jamin jadi kot tu. Tak jamin ni kita tak nombor 2 lah. Tak jamin ni ibadat. Dia kata sini. Dan tiada aku berkehendak akan memberi makan mereka itu akan aku. Bukan sifat makan. Kata Nabi kita tu jamu tu ada. Bahawasanya Allah Ta'ala ia jua yang sangat memberi rezeki yang mempunyai kuat yang tetap. Jelas Tuhan tu beri rezeki lagi teguh kuat yang tetap Tuhan. Dan firman Allah Ta'ala, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Tu ayat surah An'am tu. Artinya Allah tu, dan ia yang memberi makan dan tiada diberi makan akan dia akan Allah. Tuhan ada beri makan, bukan ada makhluk diberi makan Tuhan dah. Kita tahu dah kita tahu, tapi tu ayat lagi pula. Ada pun segala yang baru, tiada mereka itu segala baru tu menjadikan sesuatu. Kita tak boleh buat apa. Lebih atau hem lah. Kau ada waktu, dia buat mutu kereta kapal tubai tu. Hanya mereka itu berusaha pada kerjaan mereka itu. Usaha ambil hotel wadah itu, hidup pelago-pelago jadi gitu. Tetapi tidak sunyi mereka itu berhajat. Semua makhluk tu tak lepas pada berhajat. Seperti kita lah ni, nak tu, nak ni, nak pakai air, nak pada udara, nak macam-macam lah. Dan jika mereka itu memberi nafkah akan anak bini mereka itu, kalau kita tu kena beri nafkah anak bini kata, maka keberatan mereka itu sebab nak beri nafkah tu. Kita ni kalau kita ada nafkah jadi rasa berat ada anak ngaji tak ada itu ni rasa berat. Tuhan ni tak semua makhluk dia beri tu tak ada rasa keberatan tadi. Itulah lebih kurang dengan secara tidak begitu halusinya kita dapat dengar pada akidah kita pada hari ini. Cukup sekarang ni dulu. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.